Secara umumnya, cantik adalah hasil pandangan yang menyenangkan dan suatu yang indah apabila dilihat. Kecantikan merupakan keseronokan yang dianggap sebagai suatu nilai yang melibatkan emosi dan nilai rasa terhadap sesuatu, di mana perkataan ini amalan berkait rapat dengan sikap ataupun nilai yang ada pada setiap wanita, kerana semestinya setiap wanita suka akan kecantikan. Perspektif terhadap kecantikan wanita kadang-kadang menjadi suatu obsesi kepada wanita itu sendiri. Oleh hal yang demikian, konsep cantik sebenarnya merupakan suatu budaya yang mengalami perubahan seiring dengan peralihan waktu. Dalam konteks ini, kecantikan selalunya dikaitkan dengan petikan in the eye of the beholder, di mana kecantikan sebenarnya wujud di dalam minda perenungnya dan setiap minda yang mentafsirkan kecantikan itu adalah berbeza-beza. Dalam kajian ini, penghuraian tentang kecantikan akan dibincangkan mengikut 3 aspek, iaitu kecantikan fizikal, kecantikan rohani, kecantikan dalam aspek seksualiti. Pada pendapat Cik lah kan, kalau kecantikan wanita daripada aspek fizikal pula bagaimana? Bercakap berkenaan dengan cantik fizikal, sememangnya kita akan pandang seseorang dari luaran dulu sebelum kita pandang attitude orang tu bila kita nak berkawan ataupun berkenalan dengan dia. Sebab tu ramai remaja dan para mahasiswi kini ramai yang nak kejar kecantikan fizikal dari memperbaiki kecantikan dalaman, daripada mereka nak memperbaiki kecantikan dalaman mereka. Oleh itu muncullah pelbagai beauty standard orang Melayu yang sekarang menjadi kegilaan wanita-wanita Melayu di luar sana, seperti kulit putih, flawless, badan yang tidak terlalu kurus atau gemuk dan ketinggian 160 cm. Akan tetapi kita semua tak mempunyai pandangan yang sama terhadap kecantikan seseorang. Kerana cantik ni adalah subjektif. Ada yang lebih minat wanita yang kulit dia kuning langsat, hitam. Ada juga yang minat wanita yang sedikit berisi dan sebagainya. Saya tak setuju sangat. Sebab bentuk fizikal seseorang itu kadang-kadang dia ada daya tarik sendiri. Tak semestinya kurus itu yang menarik perhatian. Kadang yang gebu-gebu ni kan menarik tak. Kayak contoh macam Syariah Haddad, bagi saya dia cantik, menarik. Daripada ayah-ayah kan kurus kan, tak ada ketikanya kurus itu menjamin seorang itu cantik. Tidak lah. Kalau wanita terlalu putih macam Korea atau pucat, tak cantik mana. Okay. Dia tak ada anak keadaan dalam maksudnya. Tapi saya mengatakan wanita putih cantik tidak setuju. Tak setuju lah dengan pernyataan itu, sebab setiap orang ada kecantikan yang masing-masing. Orang cakap kalau hitam tu hitam manis, kalau macam tengok kat Afrika pun hitam pun cantik juga. Benda tu tak membezakan kulit sebenarnya. Tapi orang sekarang ni sentimen orang sekarang bila gelap nak putih, putih juga nak cantik. Pendapat Kila pasal perempuan yang prefer ataupun lebih suka pakai makeup berbanding yang tak pakai makeup ni. Bagi Kila, makeup ni ataupun penggunaan bahan kosmetik ni sebenarnya satu medium untuk mengekspreskan diri. Dan dia bukan sekadar macam makeup macam biasa-biasa just pakai eyeliner. Kadang setengah orang kan makeup dengan colour yang lilap-lilap kan. And that is a form of freedom of expression. Jadi bagi Kila, stigma masyarakat yang buat perbandingan macam ada setengah prefer natural beauty, setengah kan prefer orang pakai makeup kan. For me, it's illogical. And in any ways, kalau you pakai makeup ke, you tak pakai makeup ke, as long as you express diri you dengan cara yang terbaik, dengan cara yang you selesa, that is good enough and that is true beauty. Melalui aspek fizikal ini pula, kita dapat tahu bahawa penampilan fizikal menjadi semakin penting dalam kalangan masyarakat kini, khususnya golongan wanita. Demi mencapai penampilan fizikal yang sempurna dan menarik, golongan wanita telah menggunakan pelbagai inisiatif maupun kaedah untuk mencapai standard beauty yang telah mereka tetapkan sendiri. Ada di kalangan mereka yang sanggup melakukan pembedahan plastik meskipun ia hanya merisikokan nyawa mereka sendiri. Dan ada juga di kalangan wanita yang mengamalkan produk kecantikan dan pil pelangsing untuk kekal cantik di hadapan pasangan mereka. Persoalannya di sini, adakah dengan mengamalkan ketiga-tiga perkara ini, mereka telah mencapai piawaian kecantikan itu mengikut perspektif masyarakat kini? Semakin hari kita semakin cakna
tentang isu-isu yang berlaku di negara kita sendiri iaitu Malaysia. Justru itu, terdapat beberapa kriteria yang kerap dipukul canang di kalangan masyarakat kini yang harus dimiliki oleh seseorang wanita demi mencapai standard beauty Malaysia. Antaranya adalah dengan memiliki kulit yang putih, berbadan kurus serta memiliki hidung yang mancung. Tetapi, meskipun kriteria ini digariskan dalam kotak pemikiran masyarakat kini, kita haruslah sedar bahawa kecantikan itu tidak dinilai melalui aspek fizikal semata. Walaupun begitu, wanita kini terlampau taksub untuk memenuhi kesemua piawaian kecantikan yang ditetapkan oleh masyarakat kita sendiri. Sedangkan kita harus tahu bahawa kecantikan itu adalah suatu perkara yang subjektif dan tidak boleh dinilai. Pengkaji juga percaya bahawa kecantikan itu tidak terletak melalui aspek fizikal sahaja dan sudah tentu definisi kecantikan itu berbeza untuk setiap individu. Okay, saya ingin bertanya kepada Cik Watan, pada pendapat Cik lah kan, kecantikan wanita ni daripada aspek rohani tu bagaimana? Oh, pada pendapat saya, bila kita cakap tentang rohani, dia lebih kepada kecantikan dalaman. Jadi secara umumnya, wanita yang cantik dari segi rohani dikatakan sebagai seorang yang mempunyai hati yang baik. Hati yang baik ni terlihat apabila seorang ni dia suka menggunakan ayat yang tak menyakitkan hati orang lain serta sentiasa jaga tingkah laku dia. Saya ringkas, tak melampaui batas lah. Kecantikan dalaman ni selalu kita perasan macam dia tak lawa pun, tapi perbuatan dia, tingkah laku dia membuatkan kita suka, tertarik dengan dia. Dan saya rasa boleh dikatakan kecantikan rohani ni dia lebih long term. Kita mempunyai perasaan dengan dia lebih long term daripada kecantikan yang kita nampak dari luaran sahaja. Maksudnya kita akan lebih tertarik dengan mereka yang ada kecantikan dalaman ni lebih lama berbanding dengan orang yang ada rupa tapi tak ada adab, macam tu. Tak juga, ada ketikanya orang yang pandai-pandai pun tak pandai pula menyelesaikan diri dalam keadaan tertentu lah. Dia pentingnya kalau dia tak ada pengetahuan tinggi pun, tapi dia pandai sesuaikan diri dalam keadaan, itu pun jadi lah. Sebagai seorang Muslim yang Kila kalau boleh istiqamah, mana istiqamah lah menjaga macam menjaga aurat ke apa ke. Dan Kila sebenarnya ada satu perspektif pada mereka yang bertudung labuh, yang menjaga solat, menjaga aurat dengan sempurna. Kita nampak diorang sangat cantik. Tak tahu kenapa macam, cantik ni diorang pakai tudung labuh. Contohnya macam Maria, Pia semua tu kan, korang pakai tudung labuh. Like, not really bidang 60 but selagi dia menutup bagi Kila, itu sangat menarik dan benda macam pelik macam itu. Dia macam it's very nice to look at. Tapi tak cakap lah siapa yang pakai terdedah tu bukannya Kila ambil ataupun pandang dengan cara yang negatif. It's just that ini yang Kila nampak macam somehow daya tarikan dia lebih menarik daripada cara pemakaian yang lain. Macam itulah kot. Perempuan ni dia kena support each other tau. Dia boleh nak jaga kembali. So kalau kau cantik macam mana? Tapi sebenarnya buruk, orang akan nampak tak nampak cantik. Tapi semua orang pun akan nampak dia cantik. Kalau dia cantik, lebih macam ikut kepada orang lah pemerintah. Tapi bagi saya lah, saya tak setuju kalau perempuan menyatu nampak baik. Tapi orang nampak dia cantik lah. Self-love for me is very attractive sejujurnya. Kila pada sekolah menengah, it took me I think about 8 years lah untuk actually kurang rasa insecure dengan diri Kila. And I started loving myself the moment Kila start pakai macam fashion macam tu. Like kadang bila kelasan Kila wear like very stylish outfits kan, and tu form of expression and self-love Kila lah. Bila dia nampak kawan-kawan Kila, especially kat UiTM Shah Alam tu, UiTM Shah Alam, you know, everyone, kira lelaki perempuan, they're very stylish, they're very expressive dengan cara pemakaian orang, and I see that as a form of self-love. And bagi Kila, self-love tu is a form of beauty sebab macam mana, bila kita confident dengan diri kita dah tak fikir orang lain, kita tak judge orang lain, and that's kindness terhadap diri dengan kindness terhadap orang lain, and it's not an easy thing to achieve. So bila kita dapat sampai tahap macam tu, dia macam wow,
that's what beauty really is for me lah, because it's subjective kan, and I see that in a way of a very positive manner. So apa-apa yang positif bagi Kila is cantik. Kalau orang tu jenis yang suka kritik orang lain, dia cantik macam mana pun Kila rasa dia buruk. Itu pendapat Kila lah. Anyhow dia cantik macam mana, if your attitude is bad, you're ugly. Ya, itu saya support. Saya setuju. Sebabnya perempuan ni kan, perempuan ni memang individu yang penuh dengan kesopanan, kelembutan. So kalau kita tadi kurus, kalau dia lemah dalam sopan, dia pertama cantik. Ada poin-poin tambahan kecantikan itu. Padahal kalau dia tak pandai, dia tak pakai lipstick pun, kalau dia make up dia, tapi dia semua buat je kan. Kulit mengayu, saus mata dia, tapi dia beri bahasa, cakap lembut, sopan santun. Maksud itu cantik lah. So yes, daripada kesopanan dia punya tutur kata dia, itu saya setuju. Rohani. Kecantikan dari aspek rohani datangnya dari dalaman seseorang wanita. Aspek kerohanian yang diambil kira adalah seperti yang berikut. Pertama, menjaga budi pekerti. Menjaga budi pekerti adalah apabila seseorang itu menjaga tingkah laku dan sikap mereka dengan baik. Contohnya seperti wanita yang bersikap lemah lembut, bercakap dengan sopan serta memiliki adab ketika mereka bergaul dengan orang di sekeliling. Seterusnya, yang kedua adalah menjaga hubungan dengan Tuhan. Wanita Melayu yang menjaga hubungan dengan Tuhan dipandang tinggi dalam agama Islam. Contohnya seperti mereka yang sentiasa beribadah, rajin membuat amal kebajikan yang memberi ganjaran pahala serta rajin mengaji. Amalan-amalan inilah yang mendekatkan lagi hubungan kita dengan Tuhan. Wanita yang mementingkan amalan untuk persiapan di akhirat kelak akan dianggap cantik, terutama di mata Sang Maha Pencipta. Akhir sekali, yang ketiga, mementingkan dan memanfaatkan ilmu di dada. Wanita yang memiliki ilmu dan sentiasa memanfaatkan ilmu tersebut dalam diri mereka dianggap cantik dalam masyarakat Melayu, terutamanya pada zaman moden ini. Konklusi yang dapat dibuat dari aspek rohani adalah kecantikan dari aspek rohani ini dianggap sangat penting oleh masyarakat. Setiap wanita Melayu sememangnya akan kelihatan sangat cantik apabila mereka menjaga tingkah laku, menjaga tutur bicara dengan lembut dan sopan serta memiliki akhlak yang mulia. Tambahan lagi, kecantikan dari aspek rohani ini tidak memerlukan kita berbelanjakan wang kerana ianya sememangnya telah ada dalam diri kita ini. Oleh itu, dapat disimpulkan wanita cantik adalah mereka yang mementingkan aspek kerohanian. Untuk soalan yang ketiga pula, pada pendapat Cik Watun, dari aspek seksualiti, benarkah wanita ni dia ingin jadi cantik disebabkan mereka ingin menarik perhatian pasangan mereka? Contohnya macam pasangan suami isteri. Wanita yang memiliki pasangan ingin menjadi cantik sebab tidak mahu pasangan rasa jemu atau bosan dengan dirinya. Wanita pasti akan rasa berpuas hati ataupun gembira bila suami selalu puji mereka cantik. So, kehidupan rumah tangga tu akan lebih bahagia. Bagi pendapat saya, ya benar. Kenyataannya wanita ingin cantik adalah untuk menarik pasangan mereka sendiri. Itu saja. Okey. Sebenarnya lelaki ni tengok pada jenis lelaki lah, tidak pada jenis lelaki. Pada jenis lelaki yang lebih berorientasikan pada seksualiti dia, dan tengok benda tu lah. Tapi bagi yang lelaki yang tidak, dia lebih tengok pada tanya lah, sopan dia ke apa gitu. Okay. Kila tak setuju. Okay, some people, I know that mungkin generasi lama sangat rasa bercanggah lah mungkin pendapat mereka dengan pendapat Kila. Kila bukan seseorang yang berpendapat bahawa perkahwinan itu adalah untuk seks ataupun satu hubungan tu, satu pekerjaan tu hanya semata-mata untuk seks. Ini mungkin cerita berdasarkan pengalaman lah. Macam Kila dulu ada kawan waktu diploma, dia dah berkahwin dan dia tak dapat nak melakukan hubungan intim sebab atas faktor kesihatan. Jadi suami dia pun curang dengan dia. So kita dah nampak dah dari situ kan, bila kita dah terlalu, bukan tak sobat,
macam mana kita dah terlalu incorporate that sex is a mandatory item for a healthy relationship. Sampaikan perempuan ramai kat luar sana menghabiskan duit untuk jamu, untuk produk-produk kecantikan. Ada juga yang kita pernah nampak sebelum ni, macam diorang jual pil ataupun sapuan untuk letakkan balik dia punya faraj tu. For me, it's not good practice. Kalau suami you tak boleh nak appreciate you however you are, dah jelas ternyata yang bukan you patut angkat kaki lah, but you should discuss with your husband about healthy sex instead of trying to habiskan duit you untuk benda-benda macam ni. Skincare is fine. Skincare or health supplements yang diiktiraf di KKM tak apa, tapi macam jamu ni semua kan boleh memberi faktor kepada health implications kan. And kebanyakan orang yang mungkin rasa macam perkara tu baik, kebanyakan hasil kajian benda tu cuma dalam masa yang singkat saja. And mostly pun placebo effect, macam kita belajar semalam mostly tu semua placebo effect. Long term memang akan effect diri kita. Sebaiknya memang tak berbaloi, dan bukan satu praktis yang saya harap anak muda tak lakukan lah. Mungkin pada keadaannya, mungkin sebelum kahwin dia perkahwin kerana faktor kecantikan dia, so dia kena maintain lah benda tu. Sebab itu kalau saya lebih suka jika pasangan saya semasa berkenalan hingga sekarang ini ada perubahan sikit-sikit je lah. Padahal kalau saya dah memang kahwin pasangan saya memang dah gebu, so lepas perkahwinan dia gebu. Bonus saya suka, tapi dia kata lebih gebu lah. Macam itulah bagi pandangan saya. Kerana perubahan sikit-sikit berfirma, dia kata perubahan untuk peredaran masa kan. Benda itu susah untuk nak tentukan. Saya susah nak minti kurus semua kan. Bagi saya, tengok pada keadaan, kalau yang penting pada saya salah. Untuk pasangan, mungkin pasangan kita cakap on both behalf, husband dengan boyfriend lah. I think it's a good thing. Dia bukan nampak desperate nak lelaki tu sit, tak. It's a form of love, macam nak tunjuk like, okay, I want to look my best. Tapi looking your best tak semestinya kena nampak cantik, tak semestinya kena nampak fashionable 24/7, tak semestinya kena pakai makeup 24/7. As long as dia rasa macam diri dia dah cukup presentable kepada boyfriend ataupun suami dia, that's good enough. Tapi kalau suami dia macam tiba-tiba ada kink ke, ada fetish ke, lepas tu dia macam, oh I nak you pakai macam ni, itu bukan itu bukan praktis yang kita agree on lah. Untuk perempuan yang single, dia nak cari perhatian lelaki ke apa, for me it's not wrong, asalkan cara dia betul lah, bukan cara yang macam datang gedik-gedik and like tepuk-tepuk sana, tepuk-tepuk sini. It's not that way lah. Just as a umur macam macam mana? Sebab some people they say they dress up bukan untuk pujian kan. Yeah. That's me lah. Some girls out there, they dress up sebab diorang nak tarik perhatian orang keliling. And I don't see that as a bad thing. Mungkin dengan approach tu, mungkin cara dia untuk dapatkan confidence tu lain dengan kita. So kalau itu membuatkan dia rasa lebih confident dengan diri dia, lebih kurang insecure dengan diri dia, terpulang lah, asalkan dia okay. Sexuality merupakan satu ekspresi identiti gender lelaki dan perempuan. Perkara ini juga merupakan suatu perasaan peribadi yang mana melibatkan kefahaman diri tentang tindak balas dan emosi terhadap seks. Perasaan ini melibatkan nilai peribadi dan kepercayaan yang berinteraksi konsep umum tentang seks. Lantaran itu, menjadi cantik adalah salah satu cara untuk meningkatkan rangsangan dan tindak balas tersebut, terutama sekali kaum wanita yang sudah berpasangan. Mengapa wanita ingin nampak cantik depan pasangan? Pertama sekali, sudah tentu untuk menyenangkan pasangan dan mengelakkan pasangan jemu atau mencari lain. Seterusnya, dengan menjadi cantik, pasangan akan yakin dengan pilihan yang dilakukan. Ini kerana lelaki lebih tertarik pada wanita cantik. Oleh itu, inisiatif yang diambil untuk cantik depan pasangan adalah yang pertama, memakan ubat ataupun jamu, yang kedua, memakai lenggeri ketika bersama, yang ketiga, memakai alat solek, dan yang terakhir, memakai wangi-wangian. Justeru,
Sudah terang lagi bersuluh kecantikan itu amat berkait rapat dengan seksualiti. Ia mampu memberi rangsangan dan tindak balas ke atas seseorang, terutama sekali kaum lelaki. Akan tetapi, hendaklah kecantikan itu dijaga oleh kaum wanita dan ditunjukkan hanya pada pasangan yang halal dan bukannya ditayang sewenang-wenangnya. Bagi saya sebenarnya daripada aspek rohani ni tak agama saja kan, rohani adalah aspek dalaman. Sebab aspek dalaman, jika wanita tersebut ada persona yang sendiri di dalaman, maka dia akan menginginkan personaliti dia di luaran. So kalau dia punya kedalaman dia, hati dia baik, dengan keadaan, ketenangan dia, maka automatik fizikal dan ditunjukkan itu pun dengan penuh ketenangan, penuh kebaikan. So saya rasa itu yang lagi utama di kalangan lelaki, kita dia ambil sebagai canda-canda saat yang terbaik. Sebab kalau kita tengok kan, lelaki-lelaki ni tu yang handsome, yang kaya-kaya kan, macam pasangan dia. Adakah pasangan terlalu cantik macam model? Tapi pasangan mereka ada pasangan, kalau kita berborak interaksi dengan mereka, wow, punya ada personality dia yang begitu sopan, humble, so jadi bahasa daripadanya. Maka bagi saya, pandangan saya, untuk saya memilih pasangan saya adalah fizikal, rohani ataupun dengan pandangan seksual, saya pilih kerohanian. Sebab daripada kerohanian itu menggambar kecantikan. Sebab benda itu yang tak akan berubah sebenarnya. Kalau cantik, baru saja kompok-kompok ada tembak sikit. Tapi rohani dia tak akan berubah, tetap baik, tetap berbicara dengan keadaan baik. Kesimpulannya, kecantikan berkait rapat dengan tindak balas subjektif di mana walaupun seseorang itu berhujah dengan hujahan yang sama berkenaan kecantikan, tetapi pengalaman dan pendapat tentang kecantikan seseorang mungkin akan tidak tepat bagi seseorang kerana pengalaman yang dirasai adalah berbeza. Walaupun kecantikan selalunya hanya dibahaskan dalam aspek fizikal dan kerohanian, sebenarnya kecantikan juga berkait rapat dengan aspek seksualiti. Tetapi tidak ramai yang ingin membahaskan aspek ini kerana agak sensitif. Walau bagaimanapun, wujud hakikat bahawa wanita menjadi cantik demi memuaskan seksualiti diri dan pasangannya. Buktinya ada responden yang bersetuju dengan penggunaan jamu dalam kalangan wanita untuk tampil lebih yakin ketika bersama pasangan. Dari aspek fizikal, seseorang itu dapat melihat keseronokan dalam melihat keindahan wanita secara luaran dan pandangan ini dilihat berbeza-beza mengikut individu. Kecantikan dalam aspek kerohanian pula dapat disimpulkan lebih kepada makanan rohani kepada seseorang wanita kerana dapat memberikan ketenangan kepada dirinya agar kekal positif, seterusnya dapat memancarkan aura yang lebih baik di sekitarnya. Akhir sekali, dalam aspek seksualiti, di mana di sini ia akan melibatkan kepuasan batin bukan sahaja untuk wanita itu sendiri, bahkan untuk pasangan. Kewujudan hakiki berkenaan ketiga-tiga aspek ini adalah berbeza-beza mengikut pandangan individu. Hal ini disokong oleh aliran idealism yang menyatakan bahawa hakikat kewujudan adalah alam bukan benda, di mana ia merangkumi pemikiran, idea, konsep dan minda seseorang. Perkara ini dapat dikaitkan dengan konsep kecantikan seseorang wanita yang sukar untuk didefinisikan kerana melibatkan idea dan pemikiran seseorang.